Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 11 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi. Dendam kesuman Israel sejak serangan Hamas 4 bulan lepas masih membuat-buat. Walaupun pelbagai amaran dan desakan gencatan senjata diberikan terhadap negara haram itu. Bukan saja tidak mengindahkan arahan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu seakan dirasuk apabila dia mengancam untuk memperhebat serangan darat di Rafah. Mengenali Netanyahu yang zalim sifatnya terhadap rakyat Palestin, ugutan itu meningkatkan suhu ketakutan rakyat Gaza yang majoritinya berlindung di kawasan paling selatan itu. Rancangan Zionis untuk menggempur Rafah dan memaksa pemindahan penduduk Gaza dikecam Badan Dunia serta pemimpin negara, termasuklah Kesatuan Eropah dan negara teluk. Kerana tindakan sembrono itu hanya mengundang malapetaka kemanusiaan yang sukar untuk digambarkan. Ketegangan dengan Mesir juga dijangka meningkat jika niat jahat itu diteruskan. Bantahan sama turut disuarakan Amerika Syarikat dan menyifatkan tindak balas Israel terhadap Hamas ketika ini sebagai melampau. Namun di sebalik bantahan sekutu kuat Israel itu pula, Senator Amerika Syarikat Bernie Sanders mempersoalkan keputusan Kongres Amerika Syarikat yang mempertimbangkan bantuan ketenteraan $14 bilion Amerika kepada Israel. Bukankah bantuan ketenteraan itu seakan memberi ruang kepada Israel untuk membunuh ribuan lagi rakyat Gaza? Sementara itu, ahli Kongres Amerika Syarikat Rashida Tlaib yang merupakan satu-satunya Demokrat berketurunan Palestin Amerika Syarikat mendesak Joe Biden untuk berhenti menyokong tindakan pembunuhan beramai-ramai. Realitinya, belum lagi operasi besar-besaran digerakkan, Rafah kini sudah diambang kemusnahan. Bagaimana situasinya nanti jika pencerobohan darat diperhebat sebagaimana rancangan Netanyahu? Bagi penghuninya pula, mereka dalam perhitungan antara hidup dan mati. فالمواطن الآن في وضع حيرة، لا هو قادر يلاقي ملاذ آمن ولا كمان عنده أمل إنه إيش في بكرة حيصير. هل ممكن يرجع على داره، ممكن يرجع على منطقة ثانية، ممكن تفتح الحدود يقدر يغادر البلد. فالله يكون بعون الناس. الاحتلال ولا في آمن ولا في حاجة. الاحتلال جاي قد ما يقدر يقتل في الشعب الفلسطيني، لا في آمن وكله كذب. وإحنا الله وقعنا مع واحد مجرم حرب اسمه نتنياهو، زلمة قاتل أوسخ من النازيين. إيش اللي هذا بصير أطفال القتل بالطريقة هذه تلم لحم مفكفين. Rafah menjadi bandar terakhir yang belum dimasuki tentera Israel dan Netanyahu nekat untuk meneruskan operasi di sana bagi mencapai matlamat menghapuskan Hamas. Terbaru, Netanyahu kononnya berjanji untuk menyediakan laluan selamat buat lebih 1 juta orang awam di Rafah, sedangkan dia sendiri tahu bahawa tiada lagi kawasan yang boleh dituju. Ketika Netanyahu menerima tekanan hebat daripada keluarga tahanan Israel di Gaza, tiada lagi sebarang rundingan atau perjanjian dicapai untuk membebaskan tawanan berkenaan. Protes demi protes dilancar, desakan demi desakan dilaungkan, namun ia tidak sesekali melenturkan Netanyahu. Malah Perdana Menteri negara haram itu baru-baru ini menolak tawaran Hamas yang turut mengandungi perjanjian berhubung pembebasan tebusan. Kemarahan rakyat Israel semakin membara kerana mereka terpaksa menunggu lama untuk bersatu kembali dengan ahli keluarga mereka yang berada dalam tahanan Palestin. Hamas sebelum ini mencadangkan gencatan senjata selama 4,5 bulan di mana semua tebusan akan dibebaskan sebagai pertukaran kepada tahanan Palestin. Hamas juga menuntut agar Israel mengundurkan tenteranya dari Gaza serta persetujuan dicapai untuk menamatkan perang. Namun pemimpin Zionis itu tidak pernah bersetuju dengan gencatan senjata sebelum melenyapkan Hamas. Malah percaya bahawa hanya tindakan ketenteraan sahaja yang boleh mengembalikan tebusan
ke pangkuan keluarga. Jika beginilah pemikiran yang cuba dibawa Netanyahu, maka perang tidak akan berakhir kerana bukan mudah untuk menghapuskan pejuang Palestin itu. אני חושבת שמלחמה מובילה למלחמה ולעוד מלחמה ולעוד מלחמה. אני חושבת על הילדים שלי, על הנכדים שלי שיהיו פה, וצריכות, ההסדר חייב להיות הסדר לא דרך כוח הצבא שהוא בא פועל של המדיניות, אלא הפוך, מתוך מדיניות. ולהזיז 1,400,000 איש מרפיח, נראה לכם הגיוני? נראה לכם פה משהו הגיוני? בעיניי זה הזוי לחלוטין. לא נראה לי שזה יוכל להתקיים. עצוב, עצוב לאן הגענו, עצוב. Rundingan yang dipertanggungjawabkan kepada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken dengan bertemu Qatar, Mesir, Palestin serta Netanyahu sendiri masih belum membuahkan hasil. Lebih menjengkelkan apabila Israel acah-acah jadi mangsa dengan menuduh Hamas pula yang tidak mahu gencatan senjata dengan menjadikan tebusan sebagai kambing hitam untuk meneruskan perang. Kemarahan rakyat Israel itu turut memberi kesan kepada rakyat Gaza yang kini sedang menderita tanpa makanan dan minuman. Mereka bertindak menghalang pintu masuk Kerem Shalom 24 jam dalam seminggu dengan mendirikan kemah di tengah jalan semata-mata mahu menyekat kemasukan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia menyebabkan ratusan trak terkandas dan bantuan tidak sampai ke Gaza. Tidak cukup dengan membunuh lebih 28,000 rakyat Gaza. Israel turut melancarkan perang psikologi dengan memberi tekanan kepada Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin atau UNRWA. Agensi itu sebelum ini dituduh terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober lepas sehingga menyebabkan lebih 10 negara menggantung dana kepada UNRWA. Dan terbaru Israel meneruskan babak lakonan mereka dengan penemuan terowong di bawah pejabat utama agensi terbabit. Pejabat UNRWA di Gaza musnah di bedil, kononnya untuk membuktikan kewujudan terowong sepanjang 700 meter yang didakwa membekalkan elektrik kepada Hamas. Namun Ketua Pesuruhjaya UNRWA, Philip Lazzarini menjelaskan bahawa pejabat itu tidak beroperasi sejak 12 Oktober tahun lalu dan pihaknya tidak tahu menahu tentang kewujudan terowong bawah tanah berkenaan. Lazzarini juga terbuka agar siasatan bebas dijalankan terhadap agensi bantuan terbabit. Sementara itu, Menteri Luar Israel terus mendesak agar Lazzarini meletak jawatan, kononnya kerana terlibat dengan kontroversi terbabit. Gara-gara tuduhan tanpa bukti Israel itu, akaun bank UNRWA disekat, malah mereka dihalang untuk menyalurkan bantuan. UNRWA adalah salah satu agensi kemanusiaan utama di Gaza yang ditubuhkan sejak 75 tahun dan berperanan untuk menyediakan bantuan atau sokongan asas seperti makanan, penjagaan kesihatan dan pendidikan buat pelarian Palestin. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran bahawa tiada siapa yang boleh menggantikan UNRWA selepas banyak bukti yang dicurahkan sejak awal penubuhannya sehingga kini. So there is no other organization that would be able now to replace Gaza occupying that space. On the other hand, and that is important also for donor countries, the costs with the UNRWA are much lower than the costs with the other agencies for historical reasons. The salaries paid by UNRWA are 1/3 of the salaries paid by UNICEF or WFP or other UN organizations. So any attempt of replacement that is not possible, if it would be possible, would mean a huge multiplication of the resources needed for the humanitarian action. Senin. Tidak keterlaluan jika kita mengatakan bahawa tuduhan yang dilemparkan ke atas UNRWA ini adalah helah Israel untuk terus menyiksa rakyat Gaza
dan melemahkan semangat juang mereka. Baik, sekian Globe Al-Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu Gaza dan umat Islam minggu depan. Saya Ari Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.